tembak dah dalam otak dia. Masya Allah. 2 minggu lepas 2 minggu pagi tadi dia telefon kata meninggal dah. Masya Allah. Maka benda hak seronok dia cerita, walaupun dia dah mati tak apa, kita terima dia dah mati, tapi benda yang apa, yang seronok kita dengar apa dia, Pak Long ni sebelum dia mati dia kata apa kat bini dia, kat Mak Long ni, dia kata Amnah, bini dia nama Amnah. Amnah hai, dia kata abang, dia kata nak sembahyang subuh berjamaah 40 hari berturut-turut. Masya Allah, ni wasiat dah ni. Dia kata abang nak mayang subuh 40 hari berjamaah berturut-turut di masjid Padang Menora Tasik Ulua. Maka bila tanya betul ke, dia kata alhamdulillah Pak Long semayang subuh berjamaah 40 hari berturut-turut tak tinggal. Masya Allah. Lepas tu dia kata lagi Amnah, dia kata hang tengok abang ni kok luak macam tak sakit, dia kata hang tengok macam sihat, tapi abang minta hang berjaga-jaga. Dia kata dia bagi hint siap tak. Dia kata minta bagi jaga-jaga, berhati-hati. Dia kata dia dah bagi hint siap-siap dah. Masya Allah, ditakdirkan oleh Allah hari ni meninggal. Dia dah meninggal dah, tapi persoalannya kita ni bila pula nak meninggal. Wallahu a'lam. Bila nak meninggal, tang mana nak meninggal, lagu mana kita nak meninggal. Na'udzubillahi min zalik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu Nabi pesan kepada sahabat, Nabi kata akthiru min zikri hadhimil ladzat ya'nil maut. Nabi kata wahai para sahabat, kamu kena sentiasa mengingatkan diri kamu kepada kematian. Sentiasa peringatkan diri kamu kepada kematian. Pasal apa? Bila kamu ingat mati ni, kamu akan takut, kamu tak mau dah kepada kehidupan dunia, duk fikir ke mati tu. Masya Allah. Cuba ibu-ibu dan bapa-bapa bayang, andai kata malam ni adalah malam pertama kita di alam kubur, bukan malam pertama di alam perkahwinan. Hak tu cerita lain. Hak tu memang syok balong. Alam perkahwinan, oh kalau boleh malam tamar nak tidur tik gigi, bagai tik gigi. Masya Allah, punya seronok malam tamar menikah. Tapi kita bayang malam ni adalah malam pertama kita duduk di alam kubur, yang mana kubur kita cukup-cukup dengan badan, hanya yang teman kita adalah amalan kita yang baik dan juga amalan buruk kita yang duduk dengan kita. Masya Allah, kita bayang tengok lah ni kita duduk dalam kubur, lagu mana keadaan kita. Adakah kubur kita terang ataupun kubur kita gelap? Adakah kubur kita luas ataupun kubur kita sempit? Kita tepuk dada, kita muhasabah, tengok ya Allah, apa bekalan aku ya Allah nak masuk ke alam kubur. Masya Allah, ni kubur bumi bagi tahu. Yang ketiga, pesanan bumi kepada anak Adam alaihi salam, ya bani Adam, wahai seluruh anak Adam, ana baituz zulmati, sesungguhnya aku ni, kata kubur, adalah rumah yang gelap gulita, tak ada cahaya. Masya Allah. Wa ana baitul hayati wal aqarib, dan juga aku adalah rumah yang mana bersarang di dalam dia segala macam-macam jenis binatang yang berbisa, di antaranya kalajengking, ulat-ulat yang besar. Masya Allah, kubur sendiri kata. Bahkan kata ulama, kubur, dalam kubur ada seekor ular yang mana raja dia lilit, raja dia seksa saja jenazah dalam kubur, yang bernama Syuja'ul Aqra nama dia. Syuja'ul Aqra, kata ulama, ular ni dia ni hitam melegam, hitam merlipnya ni. Orang kata bahasa kita ni macam ular senduk lah, hitam merlip cantik. Kepala dia botak. Bahkan kata ulama, bila dia sembok saja sekali, bisa dia sembok sekali saja, bisa dia jatuh di atas muka bumi, maka semua makhluk yang berada di atas permukaan bumi mati dengan serta merta. Masya Allah, baru sekali tembak saja. Cuba kita bayang, ulat tu duduk sebelah kita dalam kubur, kita nak lari mana? Masya Allah, tak boleh lari dah. Ini di antara apa? Di antara gambaran
di dalam kubur yang kita nak masuk tak lama dah, masya-Allah. Tak lama dah. Hak tua pun nak mati, hak muda pun nak mati, kaya pun mati, miskin pun mati, ada pangkat pun mati, tak ada pangkat pun mati, semua mati, masya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itu ada kelebihan bila kita ingat kepada kematian. Di antaranya kata ulama, sesiapa yang selalu mengingati kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Siapa yang selalu ingat kepada kematian, dia akan apa? Akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 benda. Yang mana pertama, kata seorang ulama yang bernama Ad-Daqaq, beliau mengatakan kalau kawan tu sentiasa ingat kepada kematian, yang pertama dia akan dimuliakan oleh Allah, iaitu taubat disegerakan, iaitu dia akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat dosa kita istighfar, buat dosa kita istighfar. Kita banyak dosa, semua ada dosa, saya pun ada dosa. Dosa kita dengan mak ayah kita, dosa kita dengan suami kita, dosa kita dengan isteri kita, dosa kita dengan anak-anak kita, dosa kita dengan kawan, dosa dengan adik-beradik, dosa dengan orang sebelah rumah, dosa dengan jiran-jiran kita, semua ada dosa, masya-Allah. Tu dosa dengan makhluk. Dosa kita sendiri pun tak tertanggung. Dosa apa? Dosa telinga kita, dosa mata kita, dosa mulut kita, dosa perut kita, dosa tangan, dosa kaki, dosa kemaluan, semua ada dosa, masya-Allah. Maka sifat orang yang beriman, bila dia buat dosa, dia akan istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar, kita mengaku dengan dosa yang kita buat sebelum kita mati. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang mengaku dia ini buat dosa, thumma taba, kemudian dia bertaubat kepada Allah, taballaha alaih, maka Allah terima taubat dia, bahkan dia suci terus, bersih macam bayi baru lahir, dengan syarat dia bertaubat nasuha, taubat sungguh-sungguh. Dia tak mau buat benda tu dah. Di antara benda hak kita duk buat, bukan orang sini dah, cerita orang di belah Kuala Lumpur, apa dia suka isap okok ni. Sini dah isap okok, tak ada isap okok, alhamdulillah. Tu bang ni sebut dia suka isap okok, masya-Allah. Okok pagi petang siang malam duk isap okok. Kadang-kadang duduk dalam apa? Duduk dalam pagar masjid pun beru isap okok, masya-Allah, macam tak bersalah. Isyak pula dalam pagar masjid, sedangkan masjid adalah tempat yang paling mulia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, tapi dia buat kemungkaran. Dia habis hisap okok, tok bila bang Allahu akbar, dia dusai Allahu akbar, Allahu akbar, dia duk isap okok sedangkan orang duk suruh Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Dia jawab enggak? Tapi jawab dalam keadaan putin rokok duk di mulut. Allah, tak tahu dia kata apa, masya-Allah. Habis tok bila bang dia pun apa, habis dah isap okok, isap bukan dekat ni sampai putin-putin kali dia isap, masya-Allah. Kira lapak semua rokok ni, hopan nasi. Dia pergi di kolah ambil sembahyang. Bila ambil sembahyang, dia basuh apa semua, tangan lengkap, baca doa apa selesai, dia masuk dalam masjid, dia baca Allahumma ftahli abwab rahmati, ya Allah bukakan pintu rahmat kepada aku ya Allah. Bagus dah, dapat pahala. Masuk pula kaki kanan, ikut sunnah Nabi SAW, cantik dah. Bila dia masuk tu, bila qamat pula Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah, dia pun duduk belakang tu imam tu, masya-Allah, kemas ni duduk belakang tu imam. Bukan ini dah, duduk tempat lain. Bukan masjid ni, masjid tang lain, Matang Barangan Kuala Lumpur, bukan Matang Barangan Sungai ni.
tu imam pun takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dia pun takbir juga Allahu Akbar, mulut berokok dan hil. Masya Allah, mulut dia ni berokok dan hil, hak light, hak jenis hisap sejuk, hak lah kali tu putin, hak lah dia rasa sejuk menyucuk macam nanti Masya Allah. Dia takbir, dia semayang sampai bagi salam dari sudut pekah, semayang dia sah. Pasal apa? Dia tak isap rokok dalam semayang. Tapi adakah sudut penerimaan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita semayang bukan nak sah saja, kita nak sah campur dengan terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu berguna. Mayang 400 rakaat mulut berokok tapi Allah tak terima, tak guna enggak mayang 400 rakaat. Maka malam ni kita taubat, ya Allah, aku tak mau ya Allah hisap rokok ya Allah, benda tu benda haram ya Allah. Sedangkan Nabi kata kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih, setiap daging yang membesar dengan rezeki ataupun benda yang haram, fannaru aula bih, maka neraka yang paling layak untuk dia. Maka yang pertama, orang yang selalu ingat kepada kematian, dia akan segera bertaubat kepada Allah. Yang kedua, iaitu hati dia menjadi qanaah. Qanaah apa dia? Dia akan rasa berpada-pada, dia tak tamak dengan kehidupan dunia, dia takut nak makan benda yang haram. Pasal apa? Dia ambil hak halal saja. Dia ini wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, Allah sebut dalam Quran, yang mana aku jadikan kamu semua ini umat pertengahan. Jangan duk pulun ingat. Dalam beribadah pun jangan duk pulun sampai sakit, sampai tak makan. Hak ni Allah tak mau. Kita buat berpada-pada setakat yang kita mampu. Seperti mana yang ulama gariskan, ma la yudraku kullu la yutraku julluh. Apa yang kamu tak boleh buat ke semua, jangan tinggal ke semua, buat juga sikit-sikit. Masya Allah. Maka yang kedua, ulama kata hati jadi qanaah. Sebab itu kata seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud. Siapa dia Abdullah bin Mas'ud? Kata ulama, Abdullah bin Mas'ud adalah tukang bawa kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud, dia ni kerja dia bawa kasut Nabi ya. Pi tang mana pun dia ada bawa kasut Nabi. Masya Allah. Maka sunnah Nabi bila bawa kasut, Nabi pakai jari kelingking, jari hak kecil kali. Pasal di belakang kasut Nabi dia ada tali, macam kasut apa? Kasut sport budak dia pakai kan. Hak jenis tali, hak jenis nampak dah lama. Bukan kasut macam badminton tu, kasut sport hak tali banyak tu. Macam tu lebih kurang. Maka di belakang dia ada tali, Nabi pegang kasut Nabi guna jari kelingking. Tu sunnah Nabi. Ada setengah orang dia pergi balik motong rumput pakai kasut apa? Kasut boot tu, hak kalau kuning macam poh cukang TV 4 tu. Dia balik mayang zuhur di masjid, lepas tu dia nak keluar, dia nak ikut sunnah Nabi dah. Dia kata ustaz kata sunnah Nabi pakai jari kelingking, saya ada angkat kasut boot saya pakai jari kelingking, tak boleh naik pun. Dia kata nak buat lagu mana ni? Masya Allah. Maka jenis ni tak faham. Kasut boot mana ada tali belakang, ni jenis serelum terus, kena angkat pakai semua jari dah senang. Maka kena faham. Kita nak buat apa pun kena faham dulu apa yang dijelaskan oleh ulama. Kata Abdullah bin Mas'ud, addi maftaradallahu laka takun a'badan nas. Kalau kamu nak jadi seorang hamba yang paling hebat di sisi Allah, hendaklah kamu buat apa yang disuruh, apa yang diwajibkan oleh Allah. Takun a'badan nas, kamu akan jadi hamba yang paling hebat di sisi Allah. Yang kedua, kata Abdullah bin Mas'ud, wajtanib maharimallahu ta'ala takun azhadan nas. Iaitu kamu kena pastikan diri kamu dijauhkan daripada benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutamanya rezeki kita, pastikan halal, tak ada unsur-unsur syubha. Apatah lagi benda-benda yang haram, kalau boleh kosong bang, jangan bagi ada. Kan? Kita pergi kedai makan, kita pergi kedai runcit, kita beli kotiau, kita tengok hak Islam ke, hak bukan Islam ke. Kan kita pakai ambil kod dan kadang-kadang hak Islam ada dah ni, contohlah
cap Haji Abdullah dikelangkan di Permatang Berangan Sungai Tani. Contoh RM RM1.7 kupang tambah GST 6%, RM1.76 sen. 6 sen ya. Dia tengok hak sebelah tu pula cap King Kong, apek mata sepek, telinga capang dikelangkan di Permatang Berangan Sungai Petani enggak, harga RM1.2 pang. Masya-Allah. Tapi pak duduk nampak hak murah tu, dia ambil hak apek telinga capang dah sah. Masya-Allah. Sedangkan kalau orang beriman, dia akan ikut apa yang Allah kata, kulu minat tayyibati ma razaqnakum, makanlah daripada rezeki yang baik-baik yang telah aku berikan kepada kamu. Maka rezeki yang baik di antara Cina dan juga orang Islam buat, kena ambil hak orang Islam. Tu rezeki hak baik. Masya-Allah. Makanan kita punya pakaian kita, Masya Allah, pastikan daripada sumber yang halal. Ada orang sumber halal tapi dia beli pakaian yang haram dipakai untuk dia. Contohnya, baru ni saya pergi makan cakotiau di Perda, Pala Batah, Perda Matang Pau. Suami dia bagus dah, alhamdulillah. Apa dia? Kerja bagus, alhamdulillah, dapat rezeki yang halal, alhamdulillah. Tapi bila dia keluar rumah, dia pakai satu pakaian yang diharamkan oleh Allah kepada dia, iaitu orang lelaki, dia keluar pakai seluar pendek. Masya Allah, rezeki dia halal tapi dia buat benda yang haram. Na'udzubillah. Bukan setakat dia hak lelaki pakai seluar pendek boleh gagah hari, boleh gagah hari, bukan boleh buat, tak boleh gagah, boleh terima. Bini dia teruk. Pasal apa? Bini dia bagi tudung cantik dah, tapi baju dia paklong, Masya Allah, salib punya besar depan. Salib besar ni, palang hak lambang British punya tu, punya besar, duk makan apa? Cakotiau, sempoi punya. Masya Allah, haram. Pakai apa? Pakai baju tu. Dia tak sedar benda tu haram, sedangkan rezeki dia halal tapi dia beli pakaian yang haram bagi dia pakai waktu tu. Na'udzubillah min zalik. Maka kita bila ingat kepada mati, yang kedua kata ulama, kita akan qanaah, kita takut nak makan ataupun nak buat benda yang haram. Yang ketiga kata ulama, rajin beribadah. Bila dia ingat kepada mati, dia akan pulun beribadah, dia akan pulun buat benda yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lah ni kita berada di hujung bulan Rabi'ul Awal, di antara ibadah yang kita boleh buat, kena selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan bulan Rabi'ul Awal sahaja, akan tetapi tiap-tiap hari, tiap-tiap masa kena selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak masuk syurga dengan Nabi, bukan kita boleh masuk sendiri. Sehingga kan ulama kita, bila kita berjalan di atas titian sirat, Nabi gambarkan lebih kecil daripada rambut kita. Bayang titian sirat lebih kecil daripada rambut kita, dan tajamnya titian sirat itu lebih tajam daripada mata pedang. Masya Allah, payah nak jalan. Ketika mana kita berjalan di atas titian sirat, waktu tu walaupun di dunia kita penyegan, malas, balok nak selawat kepada Nabi, akan tetapi Nabi diberikan keutamaan oleh Allah. Nabi orang yang pertama boleh masuk dalam syurga, tapi Nabi tak masuk. Nabi tunggu di atas titian sirat, duk tunggu kita 5 tambangan punya orang. Masya Allah. Kita berjalan atas titian sirat, Nabi pun angkat tangan, Rabbi salim salim, ya Allah, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan orang beriman di Permatang Berangan yang duk jalan atas titian sirat ni ya Allah, masukkan mereka ke dalam syurga ya Allah. Sedangkan kita di dunia penyegan nak selawat, tapi Nabi di hari akhirat tolong kita masuk dalam syurga. Masya Allah, sayang sungguh Nabi kat kita. Hari ini berapa kali dah kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hari ni, bukan marin, hari ni. Takkah sekali pun tak riwah. Kau tunggu hari Jumaat, Tok Bilal apa? Tok Bilal tarik, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tu pun kalau Tok Bilal baca, kalau tak baca pakai huih lagu tu ya, pakai tak selawat lah.
Maka banyak kelebihan selawat yang kita boleh buat. Maka selawat ni juga di antara salah satu bekalan kita untuk dibawa masuk ke alam kubur, untuk kita bentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abu Bakar As-Siddiq, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama rakibal bahri bila safina. Siapa yang masuk dalam kubur tapi tak bawa bekalan apa? Pahala baca Quran pun tak ada, sedekah pun tak ada, main masjid pun tak ada, tutup aurat pun tak ada, selawat pun tak ada, apa pun tak ada benda baik yang dia buat, bahkan dosa lebih banyak. Maka faka'annama, seolah-olah dia itu sedang berlayar di lautan tanpa menggunakan sebarang alat pelayaran seperti kapal dan juga perahu. Masya Allah. Kita jalan ataupun kita duduk belayak tengah laut, tak pakai kapal, tak pakai perahu, pelampung pun tak pakai, harap duduk berenang lagu tu ya, pakai kambih lagu tu ya. Masya Allah. Macam itulah ibarat orang masuk dalam kubur tak bawa bekalan apa. Kata Abu Bakar As-Siddiq. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka di antara kelebihan selawat, yang pertama, Allah, malaikat sentiasa selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu utama. Yang kedua, kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah tidak akan terima doa seseorang hamba itu sekiranya dia tidak berselawat kepada Muhammad dalam doa dia. Masya Allah. Doa punya panjang. Allahumma 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 400 kali Allahumma doa dia. Masya Allah. Masuk pula Rabbana 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 Rabbana. Apa saja Rabbana hak duk dalam Quran dia baca habis dekah. Masya Allah. Punya banyak Rabbana dia. Tapi dalam doa dia, banyak-banyak doa dia, dia tak selawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata Umar Al-Khattab, doa dia Allah tak terima, bahkan Allah tolak mentah-mentah doa dia pasal tak selawat. Yang ketiga, kita nak masuk syurga dengan banyaknya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak dapat syafaat Nabi, nak dapat pertolongan Nabi, maka kena banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Diceritakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, satu ketika seorang pemuda dia tidur. Bila dia tidur, dia mimpi jumpa Nabi. Dia duduk sebelah Nabi, Nabi tengok ke arah lain. Nabi duduk sebelah dia, tapi Nabi tak tengok muka dia. Masya Allah. Maka pemuda ni tanya Nabi, ya Rasulullah, kenapa kamu tak mau tengok muka aku? Meluat ke? Kau benci ke apa ke? Ya Rasulullah. Jawab Nabi, wahai pemuda, sesungguhnya aku bukan meluat kat kamu, aku tak benci kepada kamu, aku bukan pasal apa. Sebab aku tak tengok kamu ni kerana aku tak kenal langsung kamu ni siapa. Masya Allah. Nabi tak kenal dia. Maka pemuda ni tanya balik, ya Rasulullah, sedangkan aku hidup di dunia dulu, ulama kata Muhammad kamu ni akan kenal setiap seorang daripada umat kamu, walaupun kamu tak pernah jumpa mereka sekalipun di dunia, kamu tetap akan kenal mereka semua. Wahai Muhammad, bila mai hari ni aku berdiri tepi kamu, kamu kata kamu tak kenal aku pula, tuai kah ni? Dia tanya pula. Nabi jawab balik, wahai pemuda, sesungguhnya aku akan kenal umat aku mengikut kadar banyak mana dia selawat kepada aku. Masya Allah. Mengikut banyak mana dia selawat kat Nabi, baru Nabi kenal dia. Kalau selawat sekali pun tak, lagu mana Nabi nak kenal. Masya Allah. Maka pemuda ni terjaga daripada tidur. Dia teringat apa hak Nabi bagi tahu dalam mimpi. Mulai pada dia bangun tidur itu, dia berazam, setiap hari aku akan selawat kepada Nabi 100 kali selawat. 100 selawat dia, bukan banyak pun. Lepas subuh 20, zuhur 20, asar 20, maghrib 20, Aisyah 20. Selesai 100. Masya Allah. Kalau rasa tak puas, buat 313. Kalau rasa sikit ingat, buat 1000. Kalau rasa sikit ingat, buat 10,000. Banyak mana pun tak apa. Masya Allah. Maka kita tengok contoh di antara
seorang manusia yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita ni diceritakan oleh ayahanda saya mengenai seorang manusia yang tiap-tiap hari dia zikir Allah, 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 Allah. Ya ada zikir tu ya. Siapa dia? Tok Kenali Kelantan. Masya-Allah. Tok Kenali ni tiap-tiap hari Allah, 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 Allah. Duk saja-saja Allah, 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 Allah. Hak tu ya, dia maintain hak tu ya. Masya-Allah. Ditakdirkan oleh Allah Tok Kenali meninggal. Maka Tok Kenali ni di antara salah seorang waliullah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara keturunan dia hak tinggal dengan kita lah ni, di antaranya Bob Luqman tu, hak pelakon dulu tu lah ni kembali berhijrah, duduk dalam jalan yang sebenar, jalan yang diredai oleh Allah. Maka Tok Kenali meninggal. Bila dia meninggal, anak murid pondok dia pun jurih jenazah dia. Bila jurih jenazah dia, mereka terdengar ada orang duk berzikir Allah, 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 Allah. Bunyi dulu tu, Masya Allah, dalam bilik mandi mayat tu. Mereka duk cari siapa duk selawat ni. Tengok kawan hak depan ni tak Allah pun, hak belah ni tak zikir pun, belah ni tak zikir pun. Keluar bilik mandi mayat, tak ada pun orang zikir. Masya Allah. Ditakdirkan oleh Allah, salah seorang daripada anak murid dia terdetik dia nak pitak telinga di jasad Tok Kenali ni. Bila letak telinga dia pi bang telinga dia di jasad Tok Kenali, dia letak atas jasad Tok Kenali, dia dapati bahawasanya daripada hujung kepala sampai hujung kaki jasad Imam Tok Kenali semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia dah mati dah, tapi dalam dia zikir dia tak pernah mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tok Kenali, masya-Allah, Allah, 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 Allah. Itu ya kerja dia. Maka pemuda tadi dia bangun, dia berazam sehari 100 kali nak selawat, dia buat sungguh 100 kali. Ditakdirkan oleh Allah satu malam dia tidur balik. Bila dia tidur, tu mimpi jumpa Nabi. Nabi tengok muka dia, Nabi senyum, Nabi seronok, muka bercahaya. Nabi tengok dia, maka dia pikat Nabi, ya Rasulullah, kamu kenal dah aku lah ni ya Rasulullah? Kamu cam ke tak cam aku lah ni ya Rasulullah? Jawab Nabi, wahai pemuda, sesungguhnya aku dah mengenali kamu, aku dah cam kamu, kamulah umat aku sebab banyaknya kamu berselawat kepadaku. Masya Allah, baru Nabi kenal dia disebabkan banyak selawat. Kita bayang balik diri kita, tiap-tiap hari banyak buat dosa, tapi selawat pun tak juga. Agak-agak Nabi kenal ke tak kenal kita. Masya Allah. Kalau buat dosa sekali dengan selawat boleh gagah hari, ada juga pahala selawat. Tapi dah buat dosa ya, selawat pun tak, istighfar pun tak, tasbih pun tak, tahlil pun tak, takbir pun tak, dosa kita buat. Termasuk saya pun, kita tak berzikir kepada Allah, tak selawat kepada Nabi. Agak-agak Nabi kenal kita kah? Nabi tak kenal. Masya Allah. Tang selawat je kita tak boleh pindah. Masya Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah dalam 15 minit lagi kita berhenti. Di antara contoh manusia yang tak mau diri dia lupa kepada kematian, di antaranya disebutkan oleh ulama, nama dia Rabi' bin Quthaim. Rabi' bin Quthaim ni saya tak pasti sahabat ke ataupun selepas daripada sahabat, tapi yang disebutkan oleh ulama dalam kitab adalah Rabi' bin Quthaim. Rabi' bin Quthaim ni dia seorang ahlul ibadah, dia ini dekat sungguh dengan Allah. Bila dia dekat dengan Allah, sudah semestinya tiap-tiap hari tak pernah lupa kepada kematian. Apa yang dia buat untuk diri dia sentiasa ingat kepada mati, kata ulama Rabi' bin Quthaim, dia akan korek liang lahat dalam rumah dia. Korek liang lahat dalam rumah dia, bukan korek saja, dia korek tidur dalam liang lahat tu. Masya Allah. Maka kita kalau malam ni nak buat baca Rabi' bin Quthaim, pastikan cangkui ada seorang sebilah, balik pergi duk korek dalam bilik tidur. Tidur dalam liang tu, bini kita duk perambang, pak hang siapa ni, dia kata ni malam ni main masjid tengok-tengok dia main korek liang ni, wazan bang terbiak dah esok gol dah wazan, dia kata tu dia. Tapi Rabi' bin Quthaim buat tu korek tidur pula. Masya Allah.
Maka maklum di belakang sana malam ni kalau teringin nak buat lagu tu boleh buat tak? Kita punya katian paklung belah kanan, maklung belah kiri, korek seorang satu liang. Hak paklung satu liang, maklung satu liang, paklung belah kanan, maklung belah kanan, korek pilah dalam mana pun. Tengok isteri kita ke duk buat benda hak apa, hak buat benda hak kita tak suka ke, buat benda yang menyebabkan dia derhaka ke, tolak pergi masuk dalam liang tu. Dia kata hang tak nampak liang duk sebelah ni, buat lagu tu, taubatlah hum, dia tak buat dah habis ni. Macam tu juga orang lelaki kadang-kadang belum dia tidur, dia kena roti mayat, hak roti 4 segi tu 4 keping, dia buat kopi kapal api hak jenis punya nak pasal dia kecil manis, dia cucuh pula rokok dan hil pula sementara nak tidur. Masya Allah, sebelum tidur dah dia selawat dah 100 kali, tapi lepas tu dia isra pula rokok mau kena sebatang baru boleh lena dah kata ustaz. Masya Allah. Mau kata maklum nampak Pak Long buat lagu ni mau duk tolak bagi laju lagi, bagi derah lagi, bagi terjun masuk benda tu, abang tak nampak ke liang duk tepi kati ni, tak berasa nak untuk rokok lagi. Masya Allah. Mau kata buat lagu tu tak isap rokok dah. Masya Allah. Kan? Ni Rabi' bin Quthaibah. Di antaranya lagi sahabat Nabi Abu Darda, bukan Mentadak tu lain, ni Abu Darda. Abu Darda di antara sahabat besar baginda Nabi yang meriwayatkan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun buat juga nak bagi diri dia ingat kepada kematian. Dia buat lagu mana? Kata sahabat, sesungguhnya Abu Darda ini tiap-tiap malam dia akan duduk di tanah perkuburan. Pergi duduk seorang-seorang dia. Kan? Pak Long kalau nak bagi balik jangan duduk balik lagi, pergi duduk tepi kubur apa-apa kawan kita hak pergi haji dulu ke apa ke, pergi duduk tepi kubur dia, duduk perembang dia lama ikut Abu Darda. Agak-agak taubat lahum, lari cabut terus dia tak ada masuk pagang, duk nampak kat limah tunggu buah pokok besar lah. Dia kata ustaz tak ada nak masuk lari dulu pakai tak pergi dah. Tapi Abu Darda duduk tiap-tiap malam. Masya Allah. Bila dia duduk, sahabat tengok, sahabat kata Abu Darda kenapa hang buat lagu ni duduk tengah kubur malam-malam ni, tak ada ajar lain lah. Kata Abu Darda apa? Sesungguhnya aku duduk mendekati satu kaum yang mengingatkanku tentang kematianku, dan jika aku mati mereka tidak akan menghibahku. Yang mana Abu Darda bagi tahu sesungguhnya dia duduk di atas kubur yang mana dalam kubur tersebut adalah golongan yang mengingatkan dia kepada kematian. Masya Allah, tu baru dia teringat kepada mati. Kadang-kadang kita jalan Assalamualaikum, kita bagi salam ya. Ada juga hak duk bagi salam rokok duk isap berdarah. Jenis ni bukan di sini dak, cerita tempat lain. Tak ya Pak Long kata apa ustaz ni duk bagi rokok ni rokok tak ada hak lain. Hak jenis minum yang dentung berdarah teh motor. Lalu depan kubur Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tu dia doa pula hak tang dia tak doa supaya berhenti pada yak dan ketum. Ayak dan ketum lah ni Pak Long. Masya Allah, tabarakallah, orang cukup suka ayak dan ketum lah ni. Sopa minum ayak Zam-Zam. Sopa ayak kedun ketum ni sopa main daripada Mekah minum. Masya Allah. Pasal apa? Pasal ayak dan ketum pun dia ada jenis-jenis dia agak, gerik-gerik dia ada agak. Ayak tebu dia ada hak masam, ada hak kurang manis, ada hak manis sungguh, ada hak tawat hebiak. Ni jenis dia. Masya Allah. Tebu hijau, tebu hak kuning, tebu hak hak hitam, itu jenis tebu. Ayak dan ketum buat darak. Masya Allah. Hak biasa, hak campur gula, hak bubuh ubat nyamuk, hak terbaru ayak ketum Cak Kore nama dia. Sangat Cak Kore. Tak sangat Cak Kore. Main dari mana? Main Bumi Anbiya. Bumi Anbiya bukan mak mereka main. Tak mana Bumi Anbiya ni? Di Kedah tu, Kuala Nerang. Bukan Anbiya hak dalam Quran. Ni Anbiya sebenar don biak don ketum depa buh Bumi Al-Anbiya. Dia bawa kerah pasal dentum. Kan? Sifat ketum tu dia kerah. Dia kata kalau apa dia punya apa daun dia, kalau ada urat merah tu mau kata sempoi hak tu tu cukup cantik mak. Cak Kore nama dia. Masya Allah, belum nama dengar pun seriau lah nak minum Cak Kore. Kalau Cak Cerai boleh gagah Cak Kore tak ada dalam kamu utara pun tak ada. Masya Allah. Di antara bahan ingredient dia, saya sebut dia, Pak Long nak tulis ya, tapi jangan tulis balik pergi duk buat pula cari nahas tu. Bukan dekat Pak Long nahas, saya pun terima sama saham dia pasal pandai ingat duk pergi bagi ni.
saya habaq saja, habaq saya duduk pergi buka kedai pula kau mentang perangan takkan haru Ustaz Syarilung duk main tembak saya pula lepas ni. Yang pertama dia bubuh yak lentum, tulis biar kan, teringin nak minum seorang-seorang tang bini kita duduk tidur kita minum biar bukan dia tahu kan. Tapi jangan lupa liang duduk sebelah jangan duduk batat tengok pula. Yang pertama yak lentum, yang kedua dia bubuh fumakila ubat nyamuk hak kali hijau, hak kali hijau. Yang ketiga dia bubuh ubat gegak hak duk bubuh bawah kabinet dapur. Nombor 5 dia bubuh Mentos. Nombor 6 dia bubuh Coca-Cola. Yang ketujuh dia bubuh tengkorak hak bagi mampih tikus kat betas ban. Masya-Allah, hak jenis minum ni semua jenis orat keras belakang ni, orat dawai punya. Hak tikus minum pun mampih, depa minum tak mampih, kira hebat. Hak jenis minum cap korek, masya-Allah. Harga RM7, masya-Allah. Pasal apa hak saya boleh tahu cap korek ni? Pasal baru ni duk sembang dengan Ustaz Husam Badruddin, anak mufti Kedah dah, hak badan fa'au kan. Hak kerja qah. Habis ceramah dia kata, Syekh dia kata baru ni nak pergi ceramah di satu masjid Hulu tu, Bumi Ambiak Kuala Nerang. Hulu masjid mana dia tak bang, tapi dia abang Hulu Kuala Nerang. Minta maaf kalau dah hak Kuala Nerang ni, dia cerita bukan saya beritahu, dia cerita. Kalau dia mohong, saya mohong tapi kalau bumi belah sana Kuala Nerang memang famous dia ayak lentum. Jenis rebus bukan rebus dalam rumah ni. Rebus tu dalam gunung tu ambil berkat Tok Wali belaka. Tok Wali kan jenis duduk dalam gunung, duduk berzikir apa. Depa duduk berzikir dengan ayak lentum dalam gunung tu. Masya-Allah. Ya. Dia kata ana pi ceramah ni ceramah lepas Isyak. Ceramah perdana sampai di masjid tu parking apa semua, sampai elok tu 3 minit ni sebelum nak masuk Isyak. Dia nak bagi tahu sini pada satu yak luntum, satu lagi perangai ataupun bahasa orang hak duduk di Kuala Nerang, bukan semualah, sebahagian saja. Mungkin jenis taik ketum sama kot, bahasa ada kerah. Bila sampai tu imam pun turun sama dari tangga main sambut ustaz ni. Tu imam salam apa pun tak bagi, tak tanya khabar apa dah. Dia turun dia tembak terus. Dia kata hang ustaz nah. Tu dia tu imam cengik ke? Dia kata hang ustaz lah. Kawan ni jadi terkejut, serak terus. Dia kata saya ustaz lah. Tak apa, boleh gagah ni. Yang kedua dia tanya hang makan kedarah ni. Tu dia nak tanya makan kedak ya. Tanya makan kedak ni cukup mah. Ni cuma bahasa dia. Hang makan kedarah ni. Tu dia kawan ni bila dengar tu imam duk balun sempoi, dia pun balas sama. Aku pun tak kedarah ni tu imam. Elok hampa dua. Lah kalau tu imam kata kalau hang tak kedarah lagi, kita pergi kedarah dulu baru kita ceramah pas mayang. Tu dia tu imam tu. Hak ko punya tu imam ni, 3 lain punya meh. Masya-Allah. Habis makan di meja mu ayak, dia buah ayak ni ya, dia tutup atas ni kan. Ni ayak apa? Saya ambil gaya lentum. Ayak putih tak bah, ayak gau tu. Ni meletak ni ustaz ni pun buka lagu tu, dia tengok ayak kali hijau. Dia kata pasang dah aku malam ni, dia kata. Dia pun tanya tu imam ni yak luntum ke ayak tebu, dia tak? Tu imam buat kok badak dia buat tak dengar. Dia tanya pula tu imam ni ayak luntum ke ayak tebu? Tu imam kata ustaz dia tarik bahasa orang. Dia tak kerti pula. Dia wang tu lah. Dia kata ustaz kalau ustaz sebut ayak luntum, dia kata kami tak layan dah ustaz, kami buat tak tahu ayak luntum ni. Ustaz ni tanya pula, tu ayat apa tak layan? Ayat cap korek ustaz. Kawan tersandak terus dengar cap korek. Tak pernah duk dengar dalam sejarah hidup dah. Hari tu keluar main cap korek. Masya Allah. Dak nun ketum mak. Dia pun tanya siapa hak duk jual ayat nun ketum ni sampai dalam masjid ni. Dia kata ustaz tak tua. Dia kata saya tukar ayat nun ketum. Masya Allah. Tu imam ayat tukar ayat nun ketum. Masya Allah. Pasal apa? Tu imam tak ingat kepada kematian. Na'udzubillahi min zalik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah selalu kena ingat kepada kematian. Maka yang terakhir apa dia? Sudah semestinya bila kita nak mati ada seorang petugas ataupun ada seorang yang memegang portfolio yang diberikan oleh Allah untuk ambil nyawa ataupun ambil roh orang-orang yang kafir dan juga roh orang-orang yang beriman. Siapa dia? Malaikat Israel. Yang mana Israel ni kita tahu dia punya cerita dia punya kerja dia pasal orkes Suraya. Dia buat lagu dulu kat kita ni.
kan, orkestra raya Selimut Putih Selimut Putih Indonesia punya lagu dia pun syok enggak, masya-Allah. Bila Izrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, jeng jeng jeng. Oh, dia ada jeng jeng. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan yang kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan yang kedinginan. Jeng jeng jeng. Oh, orkestra ya, masya-Allah. Jeng 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 tu syok kan. Kalau tak ada orkestra raya atau pasang kita kata Israel dia ada environment daman boleh jadi yo. Pasal apa? Pasal orang dulu tu ada hak suka mengaji, ada hak tak suka mengaji. Kalau hak pandai hak suka mengaji dia boleh jawab. Kalau mau kata hak tak pernah main mengaji, silat-silat dia kata no, dia kata Israel jadi ambigdah ke bawah tu dia ada pikuk tu bedah. Masya-Allah. Maka satu ketika Nabi Allah Ibrahim jumpa dengan malaikat Azrail. Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah, adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tanya satu ketika, wahai Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhadhaka Allah khalila? Wahai Ibrahim, lagu mana kamu ni Allah angkat, Allah pilih kamu jadi kekasih Allah? Jawab Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, di antaranya ikhtartu amrullahi ala amri ghairi. Sebab pertama aku ni dipilih jadi kekasih Allah pasal aku lebih mementingkan urusan aku dengan Allah berbanding urusan aku dengan dunia ataupun manusia. Dia buat hak Allah suruh luar. Yang kedua, wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'ad dhaif. Tiap-tiap hari, pagi, tengah hari, petang, malam, aku tak pernah makan keseorangan illa melainkan ma'ad dhaif, aku makan dengan tetamu aku. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, makan tetamu di sini mengikut penafsiran Imam Nawawi apa dia? Dia syarah bawah tu bahawasanya Nabi Ibrahim tiap-tiap hari dia akan keluar berjalan 1 hingga ke 2 batu pi cari orang fakir miskin, orang susah, orang yang tak ada duit nak makan. Orang tu yang Nabi Ibrahim ambil bawa pi di rumah makan sekali dengan baginda. Masya-Allah. Yang kedua, suka bagi orang makan. Yang ketiga, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Aku tak pernah resah, aku tak pernah duk merungut dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, dengan apa yang telah diamanahkan oleh Allah kepada diriku. Aku tak pernah kata no, semua aku kata yes belakang. Masya-Allah. Ni 3 sebab Nabi Ibrahim diangkat jadi Khalilullah, kekasih Allah. Kalau kita pun nak jadi kekasih Allah, buatlah macam yang Nabi Ibrahim bagi tahu kat kita. Maka Nabi Ibrahim jumpa malaikat maut terakhir. Maka Nabi Ibrahim kata, wahai Azrail, boleh tak kamu tolong tunjuk wajah kamu ketika mana datang untuk mengambil roh manusia? Jawab malaikat Azrail, wahai Ibrahim, kalau aku tunjuk muka aku hak tu lagi, kamu tak boleh nak tengok, silat-silat pensan lagu tu saja. Maka Nabi Ibrahim kata, tak apa aku nak tengok sat. Dia kata, pasal tak pernah tengok ni, nak tengok kat lagu mana muka hang Azrail. Maka Nabi Ibrahim beralih pergi ke tepi. Maka dia beralih balik mai ke depan, dia tengok saja wajah malaikat Azrail, pensan terus. Masya-Allah, pensan terus malaikat Nabi Ibrahim alaihi salam. Tu tara Nabi. Jaga pula kali kedua, tanya pula kali kedua, tak perhati ke? Tanya pula, wahai Azrail, tolong tunjuk sat wajah kamu ketika mana datang untuk mengambil roh orang-orang yang fasik, iaitu orang yang suka buat dosa-dosa kecil. Masya-Allah. Ni terutamanya orang beriman. Orang hak kafir tu lain cerita dah, memang teruk dah. Tapi hak ni untuk orang yang beriman tapi suka buat dosa-dosa kecil. Na'udzubillah. Apa dia? Nabi Ibrahim beralih ke tepi,
beralih pula mai ke depan, dia tengok wajah malaikat Azrail waktu nak ambil roh orang yang banyak buat dosa kecil. Yang pertama kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku melihat daripada atas sampai ke bawah Azrail hitam melegam. Masya Allah, hak tamah. Tak bayang tengok negro duduk depan kita, tu tara orang pun kita lari tak dengar dah. Ni malaikat Azrail, kok mana pun dia takkan lari punya malaikat Azrail ni. Yang kedua kata Nabi Ibrahim, aku mendapati bahawasanya bahu atau bahu bila dia punya bau dia terlalu busuk, disebabkan busuknya Azrail itu datang daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Busuk malaikat Azrail main daripada neraka. Masya Allah, kita kentut pun lari satu rumah dah. Tu kita kentut, bukan neraka punya kentut. Kita kentut di dunia pun bini lari dah. Masya Allah. Tapi malaikat Azrail busuk dia datang daripada neraka, yang mana dalam neraka tu macam-macam jenis benda yang kotor, benda yang jijik tu ada. Masya Allah. Yang kedua. Yang ketiga kata Ibrahim alaihissalam, aku mendapati bahawasanya hidung dan juga mulut Azrail ketika itu menyembur-nyembur api daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu nak ambil roh, kita duk tengok malaikat Azrail, mulut dia, hidung dia, api duk semua beru. Masya Allah, ni orang hak buat dosa kecil. Yang terakhir, yang keempat kata Ibrahim alaihissalam, aku mendapati bahawasanya rambut Azrail ketika itu terpacak rambut dia. Masya Allah, kita duk ingat anak kita rambut terpacak, malaikat Azrail pun terpacak agak. Masya Allah, tu rupa parah dia. Besar dia lagu mana? Besar dia kata ulama apa dia lebih besar daripada langit dan juga bumi. Besar dia, Masya Allah. Besar dia lebih besar daripada langit dan juga bumi. Tu je punya besar. Nak habaq besar lagi tahu mana? Ulama kata diceritakan dalam kitab Kashful Ghaibiyah, apa dia? Kepala malaikat, semua malaikat lah, bukan malaikat Azrail saja. Semua malaikat kepala dia, bila kita ambil semua ayat laut, ayat sungai, apa saja sumber ayat hak duk atas muka bumi, kita cerok pi atas kepala malaikat, maka ayat hak kita cerok takkan menitik turun mai ke bawah. Masya Allah, punya besar kepala malaikat. Kepala kita jurih satu butir turun penuh satu badan. Masya Allah. Tapi kepala malaikat jurih semua ayat hak ada di atas permukaan bumi, apa saja jenis ayat, apa saja sumber ayat, jurih atas kepala, maka ayat tu duduk takung lagi atas kepala malaikat. Masya Allah, punya besar malaikat yang Allah cipta. Malaikat itulah yang akan duduk di sebelah kita, dan dialah yang akan memisahkan kita daripada kehidupan dunia. Dialah memisahkan kita daripada isteri, dialah memisahkan kita daripada suami, dialah memisahkan kita daripada apa? Anak-anak, harta, pinak, apa semua tu disebabkan apa? Datangnya Azrail alaihissalam. Masya Allah. Maka malam ni kita buat persiapan, kita muhasabah balik diri kita sebelum kita mati. Apa kita punya bekalan nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan fikir kita nak mati tahun depan, kita kena fikir kalau aku mati malam ni lagu mana. Masya Allah, kalau mati malam ni apa persiapan kita. Bukan bapa-bapa, ibu-ibu saja, termasuklah saya hadap cakap ni pun, kita banyak dosa. Kita rasa macam amalan kita banyak, sebenarnya dosa kita lagi banyak daripada amalan kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekadar itu sahaja. Apa yang baik daripada Allah, apa yang terkasak, terkurang, saya mohon ampun dan maaf. Panjang umur, kita jumpa lagi. Dan sebelum tu, di belakang sana saya dah bawa minyak kasturi, harga RM 10 6 kupang, RM10 6 kupang, tapi GST tak ada, kita potong jadi RM10 saja. Boleh dapatkan di belakang sana. Dan minyak wangi ni special dia telah diruqyah oleh seorang ulama daripada Jordan, Syekh Muhammad Salah, yang mana Syekh Muhammad Salah adalah seorang tokoh ataupun pakar dalam bidang qiraat, bidang Al-Quran.
dia telah ru'yah apa minyak wangi ni. Di antara kelebihan dia mengelakkan daripada santau, sihir, gangguan makhluk halus, dan juga wangi pakaian apa minyak wangi juga di antara salah satu sunnah Nabi SAW. Boleh dapatkan di belakang sana. Yang kedua, ibu-ibu dan bapa-bapa boleh dapatkan juga doa Nabi SAW di belakang sana juga. Dan yang mana nak bagi sumbangan kepada pembangunan Ma'had Ad-Da'wah Al-Islamiyah yang telah diasaskan oleh ayahanda saya semenjak 15 tahun dulu, maka sekarang kita sedang menyiapkan kompleks besar kita bernilai RM 20 juta. 20 juta. Maka ibu-ibu, bapa-bapa yang mana nak bagi sumbangan boleh masukkan ke dalam tabung yang telah disediakan di belakang sana. Maka saya yakin orang pematang berangan semua kaya-kaya lokal ni, semua kaya-kaya. Maka malam ni seorang, paling kurang seorang bagi 1 juta, selesai, masya-Allah. Boleh tak? Boleh tak? Macam marah, betul tak? Seorang bagi dah banyak mana pun dengan nawaitu lillahi ta'ala, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi